Kenapa dia boleh tawan negara Abbasiyah? Kerana rupanya tuan-tuan, 10 tahun sebelum tu, pemerintah di zaman itu dinasihat oleh penasihat yang jahat, yang menjadi mata-mata kepada Hulagu Khan. Daripada tentera Islam yang ada ratus-ratus ribu, dia nasihat kepada khalifah supaya kurangkan bilangan tentera, jangan bagi bajet ketenteraan yang banyak, dan dikurangkan gaji. Akhirnya tentera hanya ketika Hulagu Khan menyerang kota Baghdad hanya ada 10,000 sahaja. Di akhir zaman ini, sesudah kita berlaku dalam Al-Quran, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan baca tak? Tuan-tuan ingat tak? Hari Jumaat, Tok Imam baca surah Sajadah. Lalu Tok Imam sampai ayat ke-5, Tok Imam kata, yudabbirul amra minas samai ilal ardi. Maksud dia Allah Ta'ala mentadbirkan, iaitu menurunkan urusan. Al-amra di situ urusannya iaitu sistem yang dipakai untuk mentadbir alam ini. Minas sama, dia datang dari langit, bukan dari penjajah, bukan daripada manusia, bukan dari perlembagaan persekutuan sampai hukum syariat Islam yang ada sikit-sikit pun kena batal. Nak dengar tu tunggu. Memang saya nak sebut benda tu. Yudabbirul amra, Allah menurunkan urusan itu, urusan sistem kehidupan bumi ini, minas sama, dari langit, ilal ardi, ke bumi. Maknanya sistem yang kita guna sekarang, sistem samawi. Agama kita agama samawi. Maka apa-apa sistem kalau yang dicipta oleh manusia, yang datang daripada bumi, bukan sistem Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali sekadar memudah carakan, mengurus tadbir apa yang Allah telah gariskan. So ini yang pertama. Jadi ini mi'raj akhir zaman yang kita kena faham. Maka lepas itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, summa ya'ruju ilaihi. Dengar, sesudah sekian lama Allah sebut summa. Summa di situ kata ahli tafsir bermaksud litarakhir rutabi. Maknanya ada satu selang masa yang panjang. Sesudah Allah Ta'ala turunkan urusan dari langit kepada Nabi kita, tuan-tuan sekalian, kemudian sesudah berlalu masa, dia pun summa ya'ruju ilaihi. Dengar, ini mi'raj kita. Summa ya'ruju ilaihi, kemudian sistem yang Allah Ta'ala turunkan dahulu untuk mentadbir bumi ini, ya'ruju ilaihi, dia akan mi'raj, naik semula kepada Allah, fi yaumin, dalam tempoh 1 hari. Dalam tempoh 1 hari urusan Allah itu akan naik. Dan yang menarik, sesudah Allah sebut dalam tempoh 1 hari, Allah mengatakan fi yaumin, Allah sebut pula hari itu macam mana, kana miqdaruhu, di mana kadar ukuran 1 hari itu ialah alfasanatin, sama dengan 1000 tahun, mimma ta'udun, daripada tahun-tahun yang kamu bilang. Bermakna urusan Allah mengangkat urusan langit yang mula-mula turun dulu untuk naik semula sehingga kiamat itu berlaku dalam tempoh 1000 tahun sebelum kiamat. 1000 tahun sebelum kiamat. Jadi kita tak tahu tahun 1000 itu bila. Cuma kita kena berhati-hati. Kita bimbang, takut-takut kita lah ni duduk dalam keadaan 1000 tahun dah. Itu persoalan kita. Dan Allah Ta'ala sebut, tempoh turun sampai naik semula ni, nisbah dia seperti waktu asar. Di mana bila Allah Ta'ala nak cerita, Nabi sebut, bu'ithu ana wa sa'ah kahataini. Dibangkitkan aku dengan kiamat itu seperti 2 jari ini sahaja. 2 jari ini saja. Dekat sangat. Maka waktu asar tadi, itulah yang disebut dalam surah Wal Asri. Demi waktu asar. Iaitu asar itu maknanya perahan usia masa. Daripada urusan Allah Ta'ala cipta,
Allah Ta'ala cipta langit bumi sejak ada, sehingga Allah Ta'ala turunkan sistem dia sebelum ada manusia lagi. Tuan-tuan sekalian, sampai ke Nabi kita, maka Nabi kata, waktu aku ini waktu asar. Wal asri. Allah bersumpah demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Melainkan orang yang beriman dan beramal saleh. Maka dengar sini. Hadis jelas memberitahu kita bahawa, sahabat-sahabat semua, kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah salah satu bermulanya tanda kiamat. Bermulanya tanda kiamat. Bermakna kalau kita ambil daripada tahun hijrah lebih kurang, Nabi kita hidup selepas hijrah lebih kurang 10 tahun. Tolak 10 tahun. Sekarang ni 1445, bermakna tahun kita sekarang ialah 1335 itu sudah bermula, dan 1000 tahun yang dikatakan oleh Allah sebagai hari untuk mengangkat urusan-urusan akhirat itu betul. Bermakna apakah tidak mungkin perutusan Nabi Muhammad itu berlaku dalam tempoh 1000 tahun sebelum dunia itu dikiamat? Kerana hadis-hadisnya menunjukkan dengan jelas. Makna hamba cerita gitu tu tuan-tuan malam ni, hamba nak cerita kita je duk asyik galik, kita rasa seronok dengan kehidupan kita, rasa nak buat itu, nak buat ini, sedangkan kita sudah termasuk dalam tempoh 1000 tahun hilangnya urusan akhirat, satu persatu. Tuan-tuan sekalian, sebab itu tuan-tuan, kalau kita kaji ayat-ayat ini, saya sebut gitu je lah, saya sebut macam tu saja, di mana dikatakan dalam 1000 tahun ini tahsulu fihi min tasarrufat, akan berlaku di dalamnya tindakan-tindakan Allah fi kainatis sama'i wal ard, dalam urusan langit dan bumi, di mana ma law kana min amalin nas, di mana kalau sekiranya dari dia adalah usaha manusia, maka dia akan berlaku dalam tempoh 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi dalam urusan Allah 1 hari, tetapi kalau dinisbah kepada manusia ialah 1000 tahun. Dan saya sangat rasa terkesan nak cerita benda ni, sebab saya ingat hadis Nabi kata, bila Rasulullah wafat, bermakna itu bermulalah tanda kiamat, salah satu tanda kiamat. Dan betul lah Nabi kata semasa baginda hidup, aku dibangkit dengan kiamat seperti 2 jari tadi. Maka bermula daripada tahun kewafatan baginda, iaitu tahun sesudah baginda berhijrah ke Madinah, 10 tahun selepas itu, maka bermulalah era 1000 tahun sampai kita. Maka tuan-tuan sekalian, dalam kitab-kitab ulama menyebut, walaupun tidak disetujui dan dipertikaikan, umur Islam kita ini lebih kurang 1500 tahun. Maka kita sekarang berada pada 1445. Makna ada berapa tahun lagi kalau kira mudah-mudah? 50 tahun lagi umur Islam. Dan bila Islam itu hilang, maka bermulalah era huru-hara besar, yang boleh kita kata era bermulanya tanda-tanda besar kiamat. Tuan-tuan sekalian, ini soalnya. Jadi dalam keadaan ini, apakah yang kita nak buat, tuan-tuan sekalian? Apa kita nak buat? Maka sahabat-sahabat semua, saya nak sebut satu benda yang sangat penting Nabi SAW sebut kepada kita, di mana Nabi kata daripada hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda dengan molek-molek hadis ni, Rasulullah kata, latang qudanna, ni masa baginda hidup, tapi Rasulullah sebut sesudah baginda mati nanti, Rasulullah kata latang qudanna, akan terungkai ural Islam, pintalan Islam. Di mana di dalam hadis ini, Islam itu diibaratkan seperti tali yang dipintal daripada lembaran benang-benang yang halus.
Maka Nabi mengatakan latang qudanna ural Islam, akan terungkai lembaran pintalan Islam itu urwatan, selembar. Jadi maknanya Islam ni dia akan tercabut sehelai dengan maksud orang tak perasan Islam itu sebenarnya sudah tidak Islam. Ada, tapi seperti kita kata pintalan tali yang sudah tidak kejap. Maka Islam itu dalam keadaan semakin kurang. Apa makna urwatan? Maknanya umat Islam tak berasa Islam yang dia pegang itu sudah bukan Islam yang sepenuhnya. Maka Nabi kata, macam mana nak kenal? Nabi kata dalam keadaan tu, fakullama intaqadat urwatun, bila mana sudah tercabut satu helai, tashabbasan nasu billati taliha, maka manusia mula meraba-raba mencari helai yang selanjutnya. Pegang lagi. Jadi kenapa dimaksud tercabut ini? Sebab Islam itu dia seperti tali Allah. Kalau kita baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ketika kita berpegang kepada ayat itu, apa sebab Islam itu dianggap seperti tali Allah? Kerana kehidupan kita ni penuh cabaran, sebagaimana orang yang berada dalam air yang besar dengan ombak yang banyak. Kemudian dia hanya ada tali itu sahaja tempat bergantung, dan di hujung tali itu ada akidah untuk tempat dia berpegang. Jadi bila lama dia lalu dalam hidup dia puluhan tahun, tali tadi merentasi air kehidupan itu, cabaran kehidupan kita yang boleh menenggelamkan kita bila-bila masa. Bila-bila masa, maka tali tadi akan tercabut. Itu kata ulama. Maka sebab itu Nabi pun sebut, ketika manusia duk meraba-raba tu, Nabi bagi tahu tanda dia yang pertama dia kata apa? Fa awwaluhunnal hukmu. Yang pertama akan tercabut ialah hukum, iaitu kerajaan atau sistem pemerintahan yang betul-betul berteraskan Islam, iaitu khilafah Islamiyah. Hukum, tuan-tuan, hukum. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu. Yang pertama akan tercabut ialah hukum, wa akhiruhunna salah, dan yang terakhir akan tercabut ialah salat. Sekarang kita nak tanya, agak-agak dua-dua ni ada dah ke tercabut dah? Cuba cek baik-baik. Maka bila kita rujuk kepada sejarah Islam, saya cerita secara ringkas, di mana sejak daripada Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Isa alaihi salam, usia anggaran manusia ialah anggaran kewujudan manusia ialah 5,872 tahun. Berarti kita kata lebih kurang 5,900 tahun. 5,600 tahun lebih kurang. Campur dengan zaman Nabi Isa yang hanya berusia 32 tahun, campur dengan zaman Nabi kita yang hanya berusia 63 tahun, maka lahirlah semua sekali 5,967 tahun. Sehingga Nabi kita wafat, umur sejarah para Nabi dan Islam ini, ataupun umat manusia ini ialah 5,967 tahun. Dan dalam tempoh 5,967 tahun itu, Nabi beritahu kita daripada sejak ada dunia ini, sejak ada manusia dan masa, Nabi sebut khairul qurun qarni. Sebaik kurun adalah kurunku. Iaitu summal ladzina yalunahum, kemudian kurung orang-orang yang mengikuti umat zamanku, summal ladzina yalunahum, kemudian kurung orang yang mengikuti umat selepas zamanku. Jadi pada zaman Nabi dia panggil sahabat, kurun kedua dia panggil tabi'in, kurun ketiga dia panggil tabi'in. Kalau kita ukur dari sudut sejarah Islam, di mana ketiga-tiga kurun ini dia bermula daripada zaman Nabi 10 tahun, zaman Umayyah sebanyak 30, zaman Khulafa' Rasyidin sebanyak 30 tahun, zaman kerajaan Umayyah sebanyak 90 tahun, dan sebahagian daripada kerajaan Abbasiyah yang berusia 1524 tahun. Jadi maksudnya tuan-tuan sekalian, sebaik-baik kurun itu dia akan menjangkau kepada sebahagian daripada zaman kerajaan Abbasiyah
iaitu sehingga kepada tahun 1250 Hijrah. Tuan-tuan sekalian, 1250 Hijrah lebih kurang. Tak apalah, tak payah ingat. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, itu sebaik-baik kurun. Dan sungguh, bila kita perhati dalam sejarah Islam, bila masuk je tahun 1250 Hijrah, cukup 1250 Hijrah tahun Nabi, kita sekarang 1440. Maknanya lepas cukup 3 kurun, berlaku serangan Mongol ke atas kota Baghdad pada tahun 1258, tuan-tuan sekalian. Maka pada tahun 1258 Baghdad jatuh ke tangan Hulagu Khan, tuan-tuan sekalian. Dan di waktu itu Hulagu Khan ini bukan Islam. Maka dia hadir ke sana, dia bunuh orang Islam tu ramai-ramai, lebih dahsyat daripada Israel bunuh orang Gaza lagi. Sehingga dikatakan dalam kota Baghdad itu darah mengalir seperti air hujan di permukaan bumi. Dan buku-buku kutubkhanah kita orang Islam yang banyak-banyak itu dibuang ke dalam sungai Tigris, iaitu sungai Furat dan sungai Euphrates atau sungai Dajlah, dibuang. Sehingga dikatakan air sungai yang sebesar itu yang sekarang sudah kering, tuan-tuan. Sekarang sudah kering sungai Furat, orang dah ambil gambar, kapal tak boleh bergerak. Air sudah tak ada, kapal mendarat di atas daratan dasar sungai Furat yang kering, yang mana Nabi SAW mengatakan bila sungai Furat kering nanti akan keluar tiang-tiang emas. Di ketika itu ramai manusia akan pergi ke sana dengan nisbah 100 orang pergi, 99 akan mati, satu yang hidup. Nih ada gambar, tadi baru saya tengok gambar-gambar besar, kapal-kapal sudah tak boleh bergerak. Sungai Furat memang dah kering, dan Nabi sebut di akhir zaman sungai Furat ini akan keluar emasnya dan orang akan pergi ke sana untuk berperang. Maka saya nak bagi tahu yang ada-ada ni, yang muda-muda ni, hafal Quran banyak-banyak. Sebab kamu belajar di sini, kamu beruntung. Saya tak nak kata tempat luar tak beruntung, tapi banyak cerita yang pelik-pelik yang saya tak mahu sebut. Tak mahu sebut. Kalau sebut, orang marah. Tak boleh. Tak boleh. Cari sendiri. Nanti ada sini-sini yang kata rasa hati dengan saya, tak boleh mari pula masjid ni. Dulu mari dah sekali. Bila saya ceramah kuat-kuat, orang marah saya. Tak boleh mari lepas tu dah. AJK pecah. Pecah lah, tak apa. Masjid bukan hak kita, masjid hak Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi jangan gaduh pecah, ambau rugi. Rugi, banyak benda kita nak bagi tahu. Tapi bila tak berkenan, marah, buang. Jadi tak apalah, kita tak ada masalah. Itu semua inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata setiap benda aku buat dengan qadar dia. Jadi saya tak kira dia yang pecat, saya kira Allah tak izin lah tu. Saya cakap begitu. Kita balik kepada tahun tadi. Maka pada tahun 1258 sesudah Hulagu Khan ini, dia potong semua-semua orang sehingga sampai ke tahap apa berlaku? Tahap apa berlaku di mana orang Islam hak berani-berani ni, hak lawan dia semua mati. Dan kenapa dia boleh tawan negara Abbasiyah? Kerana rupanya tuan-tuan, 10 tahun sebelum tu, pemerintah di zaman itu dinasihat oleh penasihat yang jahat, yang menjadi mata-mata kepada Hulagu Khan. Daripada tentera Islam yang ada ratus-ratus ribu, dia nasihat kepada khalifah supaya kurangkan bilangan tentera, jangan bagi bajet ketenteraan yang banyak, dan dikurangkan gaji. Akhirnya tentera hanya ketika Hulagu Khan menyerang kota Baghdad hanya ada 10,000 sahaja. Bila kita ada penasihat yang jahat. Dan tuan-tuan sekalian, dialah yang menulis surat menghantar kepada Hulagu Khan, bilakah sampai masa untuk membuat serangan. Itulah punca keruntuhan kerajaan Islam di mana-mana dalam dunia pun. Seperti kota Melaka. Jatuhnya kota Melaka adalah kerana adanya orang jahat
yang memberitahu Portugis, kalau kamu nak tawan Melaka, kamu kena serang pada waktu subuh. Kerana waktu itu orang Islam letak senjata, mereka tak berkawal. Ketika mereka sedang solat jamaah, kamu serang kota Melaka. Tuan-tuan sekalian, itulah jahatnya manusia-manusia yang seperti itu. Maka bila Hulagu Khan boleh menawan kota Baghdad, apa dia buat? Dia pancung semua yang berani-berani, yang tak berani duduk yang macam tu. Sehingga kan manusia pada waktu itu Allah Ta'ala cabut keberanian daripada diri mereka. Hulagu Khan kata, tunggu di sini, tunggu. Bila Hulagu Khan pergi ambil, tentera dia pergi ambil senjata, mari pancung seorang-seorang, tak lawan. Padahal kalau lawan pun mati, tak lawan pun mati. Baiklah, lawan mati. Tak lawan. Maka lahirlah ulama-ulama yang ditakdir Allah, yang mementingkan ilmu. Dia rasa tak selamat, ulama ini lari pergi ke Mesir. Maka itulah sebabnya Mesir menjadi kota ilmu. Kerana adanya ulama-ulama yang kita kata tak berani nak lawan, lari bawa ilmu pergi Mesir. Lahirlah Universiti Al-Azhar. Tentu sekalian, nak cerita wahai anak-anakku, hafal Quran itu, hafal. Dan ketika Hulagu Khan nak jadi pemerintah, dia pun panggil ulama-ulama yang hak penakut ni, hak ada ni, dia panggil, dia kata, hari ini aku nak tanya kamu satu fatwa. Mana lebih baik? Pemerintah Islam yang jahat dengan kafir yang adil? Itulah dulu timbul ayat tu popular satu ketika dulu, tuan-tuan sekalian. Maaf dah, jangan main politik ni. Kita nak cerita ni pasal kejatuhan Islam. Kalau marah lagi tak boleh mari pula lagu tu kan. Tunggulah 5 tahun pula. Tuan-tuan sekalian, bolah duk marah kamu, amo tak ada berapa. Amo bukan orang politik mu. Amo nak cerita hak benar. Kemudian bila duk buat gitu, tak ada seorang pun ulama ni berani jawab sebab tak setuju. Senyap belaka, maka bangunlah seorang hak munafik. Dia kata, nampaknya ulama kita semua senyap, itu tanda setuju, jadi bolehlah sekarang saya tanda tangan. Dan dia dipanggil dengan nama Imam Ali. Sebenarnya dia adalah Ali daripada orang Syiah. Dia bermazhab Syiah. Dan dia tolong tanda tangan, maka jadilah Hulagu Khan itu. Tetapi tuan-tuan sekalian, oleh kerana orang Islam ni baik, dia kekal dengan akhlak yang baik, akhirnya ramai orang-orang Mongol terkesan dengan Islam, akhirnya mereka masuk Islam dan balik ke sana dengan agama Islam. Maka apa yang berlaku di Mongol 1258 dulu, saya fikir itulah tarikh bermula tercabutnya hukum daripada kerajaan Islam. Kerana selepas itu, walaupun lahir selepas itu ada lagi kerajaan-kerajaan Mamalik yang memerintah sebanyak 274 tahun dan diikuti oleh kerajaan Uthmaniyun pada selama 407 tahun, tetapi hukumnya tidak sehebat seperti zaman Abbasiyah dahulu. Maka tuan-tuan sekalian, apabila sampai tahun 1924, iaitu apabila kerajaan Uthmaniyah berjaya diruntuhkan oleh Kamal Atatürk, maka hilanglah pemerintahan Islam sepenuhnya dan tidak ada lagi daulah Islamiyah yang wujud, kecuali yang duplikat yang dikopi oleh British, pisahkan Saudi Arabia daripada khilafah Osmaniyah di bawah gerakan menubuhkan kerajaan tauhid, dengan tujuan dia pandai tuan-tuan, dia guna konsep tauhid, dia guna nak mempertahankan syirik, asalkan Makkah yang menjadi pusat Ummul Qura tadi, pusat bumi tadi, terpisah daripada kerajaan Osmaniyah. Maka lahirlah Kingdom of Saud. Dan Kingdom of Saud ini tuan-tuan sekalian adalah projek Yahudi dunia dalam Perang Dunia Kedua. Tapi ulama-ulama kita yang ada waktu itu, sejak penubuhan, mereka ini menjadi rujukan kerajaan. Mereka berkuasa, memberi nasihat, sehingga sekian lama kita terkenal Saudi ini dengan kerajaan anti syirik dan bid'ah. Betul tak? Anti syirik dan bid'ah, sehingga lahirlah orang kata mazhab Wahabi lah sebagainya, kerana dia terpalit dengan Muhammad bin Abdul Wahab lah kononnya.
Wallahualam, saya tak mau bincang itu. Itu juga isu panas. Cuma saya nak sebut, setelah sekian lama, masuk di zaman kerajaan Saudi ini diperintah oleh Raja Salman, anak dia balik dari Eropah. Dan anak dia yang bernama Muhammad bin Salman ini merupakan raja yang berfungsi menukar sati baki kerajaan yang masih dulunya disokong oleh ulama seperti ulama Muhammad bin Baz, Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin dan sebagainya itu. Ulama-ulama ini pun dia tidak mau pakai dah sekarang, tuan-tuan sekalian. Dan dia sudah mula ubah dan mula-mula dia balik. Dia jadi kerajaan dia. Kumpul semua pegawai-pegawai dia dengan mengatakan bahawa bermula daripada hari ini dalam tempoh 5 tahun dan sekarang masuk tahun yang ketiga, yang keempat, dia kata aku akan ubah Saudi Arabia menjadi Eropah baru, menggantikan Eropah Amerika yang bakal runtuh itu, tuan sekalian. Itu sedang berlaku. Dan apa yang dia buat? Mula-mula sekali saya ingat, perkara pertama yang dia buat, dia longgarkan orang-orang Saudi ini, perempuannya boleh memandu sendiri. Kemudian yang kedua, dia mula benarkan wanita-wanita Saudi hadir ke stadium menyaksikan pertandingan bola sepak. Lepas itu dia mula benarkan orang Saudi tidak lagi memakai tutup dan mandi di pantai. Kemudian yang ketiga, dia mula bawa masuk konsert. Dan sekarang ini tuan-tuan, lebih daripada itu, mereka mula membina bandar-bandar besar yang bernama NEOM dan sebagainya. Dan yang terbaru mereka sedang bina satu bandar dalam tanah, satu bangunan yang terpanjang dalam dunia ke dalam tanah. Di tahun tak siap lagi negeri Arab Saudi. Bangunan tu terpanjang dan dia buat ke dalam laut dan dia bina di pesisir pantai. Saya fikir, macam mana ni dia buat di pesisir pantai? Kalau ombak besar mari, tentu tenggelam. Bermaksud apa ni tuan-tuan? Pada jangkaan saya, dia sudah mula fikir, kita perlu ada satu bunker yang boleh memuat ramai orang sekiranya datang zaman ad-dukhan atau berlaku perang nuklear dan sebagainya. Dia boleh berada di dalam sumber air dalam bangunan yang cukup kemas dan dia boleh tutup bahagian atas daripada dimasuki air. Saya fikir. Dulu dia buat NEOM. Dia buat NEOM untuk tinggi, setinggi lebih tinggi daripada pokok kelapa. Tiang bangunan tu dia nak buat lebih tinggi daripada masjid kita ni, sama tinggi dengan pokok kelapa. Sekira berlaku banjir besar pun, bangunan NEOM itu, iaitu kaca yang bermula dari Sinai sampai ke bumi Najd, iaitu negeri Yamamah yang berada di tengah-tengah Saudi itu tidak akan tenggelam, di mana bangunan itu dikatakan boleh menyimpan Yahudi sebanyak 9 juta orang dalam itu. Tuan-tuan sekalian, ini sahabatku, anak-anak semua, saya nak bagi tahu Mi'raj yang sedang berlaku kepada kita sekarang. Dan untuk makluman kita, sedar atau tidak, sebelum perang yang berlaku di Gaza sekarang, pada Februari 2023, Israel yang ada hubungan dengan Bahrain sebenarnya telah pun membeli sebuah pulau di Manama dekat dengan Bahrain. Pulau itu pulau yang diguna dengan dua tujuan. Satu sebagai lokasi strategik pengkalan tentera dan satu lagi ialah sebagai pusat pemindahan rakyat Israel jika perang berlaku. Tahun 2023 dia beli pulau itu dengan nilai 21.5 juta Rusia. Itu Amerika. Dalam golongan yang bernilai sebanyak 96 juta kita. Maka dia beli pulau itu dan dia minta supaya kerajaan Bahrain memberi kerakyatan kepada pulau tersebut sebagai negara sendiri. Dan apabila berita ini disebarkan di seluruh dunia, dia cepat-cepat padamkan sumber ini daripada suak khabar mereka. Maka sekarang lepas dia beli pulau itu, perang berlaku sungguh di Gaza. Sekarang apa tidak orang dia puluh-puluh ribu keluar daripada Israel, pergi ke mana? Kemungkinan mereka bersarang di pulau ini, tuan-tuan sekalian.